Kita mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. 我们悲心，我们进入祷告。 Bapa di surga, di dalam hidup kami seringkali mengalami kekhawatiran dan kebingungan. 亲爱的天父，在我们生活里面，我们常常面对了许多的迷惑和苦难。 Beban hidup kami seringkali menghimpit diri kami. 主啊，很多生活常常的压逼着我们， Dan itu membuat seringkali kami jadi bertanya-tanya di manakah Tuhan di dalam hidup kami. 以致我们常常发问：主啊，你在哪里？ Ampuni kami Tuhan karena kami seringkali meragukan Engkau. 主啊，赦免我们的罪。很多时候，我们常常对你感到非常的犹疑。 Sesungguhnya kami ingin sekali bisa hidup sungguh-sungguh di dalam iman percaya kami. 其实，我们真的很想活在一个充满信心的生活里面。 Tapi kami seringkali mendapati diri kami meragukannya. 但是很多时候，我们发觉我们自身常常感到非常的忧疑。 Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk terus menguatkan iman kami. 主啊，我们非常需要你不断的坚固我们的信心。 Dan biarlah ketika kami membaca firman-Mu pada hari ini, iman kami juga dikuatkan. 让我们今天在阅读你的话语的时候，我们的信心再次的被你所坚固。 Bahkan kami bisa menjalani perjalanan hidup kami dengan iman yang juga semakin kuat. 甚至我们能够靠着已经坚强的信心来走我们前面的道路。 Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini supaya firman-Mu Tuhan boleh dijelaskan dengan baik. 主啊，帮助你仆人一个非常有限的仆人，很好的能够传达你的真理， Sehingga sekali lagi Tuhan, firman-Mu memperbaharui hidup kami. 以致你的话语再次的更新了我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara. 弟兄姐妹们，请坐。 Selamat pagi, Shalom. 平安，大家早安。 Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari dua bagian yang ditulis oleh Paulus. Yang pertama diambil dari Galatia 2 ayat 16, lalu yang berikutnya adalah Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. 亲爱的弟兄姐妹，今天我们所要读的经文有两段，是由使徒保罗所写的。一段是在加拉太书第2章16到17节，还有一部分就是在罗马书第1章16到17节。 Saya akan membacakan sekali dalam bahasa Indonesia kedua bagian ayat ini, lalu kemudian akan dibacakan di dalam Mandarin oleh Pak 我 Anton. 们请印尼文来先阅读。 Galatia 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 加拉太书第2章第16节，既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义。因为凡有血气的，没有一个人因行律法称义。罗马书1章16到17节，我不以福音为耻。 这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的义正在这福音上显明出来，这义是本于信，以至于信。如经上所记，义人必因信得生。 Saudara-saudara, setiap dari kita mungkin setuju bila dikatakan bahwa melihat itu adalah hal yang sangat mudah. 我相信我们大家都能够认同，看是一件非常容易的事情。 Selama mata kita masih berfungsi dengan baik, maka mudah buat kita untuk melihat. 当我们的眼睛操作正常的时候，我
我们能够很容易的去看东西。 Tapi melihat itu sebenarnya bukan hanya sekedar bagaimana mata kita menangkap sebuah proyeksi benda. 但是看不是单单是如何在我们眼睛去追逐到一些我们所要看的事物而已。 Waktu kita melihat sebuah benda, maka otak kita memberikan informasi itu benda apa. 当我们看一个物体的时候，那么我们头脑能够传达我们信息，我们看的那个东西是什么？ Tetapi sesungguhnya melihat itu juga suatu pekerjaan pemaknaan yang dalam. 其实看也是一个非常有文章的、有内涵的东西。 Jadi seseorang melihat bukan hanya kepada fakta atau benda, tetapi apa yang dibalik benda itu. 我们看的东西，不是单单看那个事实的东西是什么，而是看它背后的里面是什么。 Contohnya begini, saudara. 比方说， Suatu kali orang tua saya mengatakan bahwa dia akan pergi ke pesta. 有一回我的家人告诉我，他要去参加一个宴会。 Saya kurang setuju, jadi mami saya nih, saya kurang setuju mami saya itu pergi ke pesta karena kebetulan hari itu tidak ada yang mengantar dia. 我非常不同意他去，他是我的母亲，因为没有人送他到那个宴会里去。 Saya tidak bisa mengantar, saudara-saudara saya juga tidak bisa mengantar, tidak ada supir juga yang mengantar dia. 我不能送他，我的弟兄姐妹也不能送他，连司机也不能够送他。 Karena dia sudah sangat lanjut usia, saya juga tidak rela dia pergi sendiri bersama dengan asistennya. 因为他已经年纪老迈，我也不放心他与他的这个秘书一起去。 Maka saya bilang, Mami janganlah pergi ke pesta. 然后对他妈妈，你不要到宴会去吧， Telepon saja orang yang pesta itu bilang saya tidak bisa datang, maaf gitu. 你打电话给那个宴会的人说对不起，我不能够来。 Tapi menurut mami saya, nggak bisa, saya harus datang ke pesta itu. 但按我母亲来说，我不能，我肯定要去那边。 Lalu mami saya mengatakan bahwa di dalam adat Batak, pesta itu penting buat saya katanya. 因为母亲说，在那个传统的这马达族里面，我必须参加那个宴会。 Lalu saya bilang pentingnya apa? Saya bilang begitu. 然后说有什么重要呢？ Lalu dia menjelaskan bahwa ini yang menikah ini adalah putrinya dari sepupu papamu dari pihak perempuan. Saya sudah bingung lah itu apa. 他说这位结婚的人是你父亲他们那一方面的亲戚，我也弄不清楚。 Jadi menurut mami saya pesta ini penting. Ini menunjukkan bahwa aku berbakti kepada marga Sinaga katanya. 对我母亲说，这宴会非常重要，我必须对这新那个的信师有所奉献。 Saya bilang mami sudah 80 tahun dan sudah tidak sanggup sebenarnya pergi ke pesta itu. Bilang saja kamu tidak sanggup, saya bilang gitu. 我告诉他，妈咪已经是80高年龄的，你已经不能够到那个地方去了。 Saya bujuk-bujuk mami saya untuk tidak datang, tapi dia bersikeras aku harus datang katanya. 我不断的劝他，但是他硬着头皮必须到那里去。 Saya tidak bisa melihat pentingnya acara itu, tapi mami saya melihat acara itu penting sekali. 我看不见那个宴会的重要性，但是我的母亲她却看到了那个在宴会里面的重要性。 Saya tidak bisa menghayati itu acara apa pentingnya, tapi mami saya begitu dalam di dalam penghayatannya itu. 我不能体验到那个宴会有多么的重要，但是我的母亲她会体验到那宴会是对她是何等的重要。 Jadi saudara, kita ini bukan hanya melihat dengan mata fisik, saudara. 因此这件事情不是单单用我们的肉眼看而已， Kita juga menangkap makna. 而且我们要抓到它的里面的内涵。 Itu sebabnya apa yang kita tangkap dengan mata fisik kita bisa jadi berbeda maknanya. 当我们用我们肉眼去看那个东西实体的时候，但是它的内涵不同。 Kita sebagai orang Kristen bisa memiliki pemahaman dan berbagai pengetahuan, tapi memaknainya itu hal yang lain. 我们身为信徒，我们能够懂得许多的事情，但是对于那个内涵，我们却不知道。 Bisa saja kita banyak tahu, banyak pengetahuan, tapi kita tidak memaknainya dengan baik. 可能我们有许多的知识、学问，但是我们对那个内涵，我们却弄不清楚。 Akhirnya kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. 因此，我们不能够看神所看的， Kita hanya melihat hidup kita seperti manusia-manusia lain melihat hidupnya. 我们只像一般的人看他们人类的生活而已。 Saudara, dalam bagian yang kita baca, di sini dikatakan, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. 按刚才我们所读的经文，有一段说，没有一个人因行律法称义。 Dalam satu ayat saja yang kita baca di ayat 16 itu, kalimat ini diulang 3 kali.
在刚才我们所读的第16节，这个词句已经重复了3次。 Ini menunjukkan betapa pentingnya kalimat ini untuk mengingatkan orang bahwa kamu tidak akan pernah dapat dibenarkan hanya karena kamu melakukan hukum Taurat. 这显示了是非常何等的重要，因为人不能够因律法而成义。 Jangan berharap pada hukum Taurat untuk mendapatkan pembenaran. 你不要希望从律法中能够得到救恩。 Saudara, kalimat ini diungkapkan oleh Paulus karena sebagian orang pada waktu itu nampaknya disesatkan dengan satu ajaran yang mengatakan bahwa nggak cukup hanya percaya pada Tuhan Yesus gitu. 保罗会说这句话，是因为有一些的信徒他们被人家迷惑了，用别种的道理来迷惑他们。 Kamu perlu melakukan hukum Taurat supaya kamu bisa sungguh-sungguh diselamatkan. 你必须遵循律法，你才能够真正的得救。 Nah, saudara, yang menarik adalah kalau kita melihat kepada ayat 16 ini di dalam konteks Galatia pasal 2, sebenarnya yang kita baca ini ya, terkait dengan satu peristiwa yang unik, saudara. 非常吸引我们，就是在这个加拉太第2章里面，它所内容有一件事情来吸引我们。 Di sini sebenarnya konteksnya adalah Paulus menegur Petrus yang terlihat melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. 在这里，其实保罗他在责备彼得，他在行了一些不符合福音真理的事情。 Ini satu peristiwa yang cukup unik, saudara. 这个非常特殊的事情， Memperlihatkan betapa jujurnya tulisan-tulisan ini tentang hamba-hamba Tuhan. 在这里很显明了非常特臭的来描述了神的仆人们。 Jadi suatu hari Petrus datang ke Antiokhia. 有一天，彼得到了安提阿， Di kota Antiokhia ini banyak berkumpul orang-orang percaya yang bukan orang Yahudi, non-Yahudi. 在安提阿这个城市有许多非犹太人聚集，就是非犹太人的信徒们聚集的地方。 Di kota ini orang-orang percaya baik Yahudi dan juga non-Yahudi sebenarnya berbaur satu sama lain. 在这个地方，其实犹太人和非犹太人他们都融合在一起。 Dan pada waktu itu, saudara-saudara, Petrus makan bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang percaya yang non-Yahudi. 就在当时，彼得和一些非犹太人的信徒们一起吃喝。 Ini sebenarnya hal yang wajar gitu. Makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi itu wajar, saudara. 其实这是个非常普遍的事情，与那些非犹太人的信徒们一起吃喝是普遍的。 Tapi kemudian pada saat mereka makan, datanglah sekelompok orang dari Yerusalem, yaitu orang-orang percaya yang orang Yahudi. 当他们吃喝的时候，有来了一班来自耶路撒冷的人，他们是耶路撒冷犹太信徒。 Nampaknya orang-orang Yahudi ini mengajarkan bahwa orang-orang non-Yahudi ini tidak setara gitu dengan mereka. 按他们犹太人来说，这些非犹太人跟他们不是一个同等级的。 Bahkan orang-orang Yahudi ini juga ikut mengajarkan bahwa kalau kamu sudah percaya, walaupun kamu sudah percaya, kamu tetap harus mengikuti tradisi orang Yahudi supaya kamu benar-benar selamat. 甚至他对他们些非犹太人信徒说：“虽然已经得救，但是你还是要跟从着我们的律法，你才能够真正的蒙恩得救。” Jadi ketika orang-orang ini datang, Petrus yang lagi makan bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi 因此， ini 当这些人来 menyingkir, 到的时 saudara. 候，彼得还正在跟这些人在吃喝。 Pertanyaannya adalah, mengapa menyingkir? 问题是为什么他避开呢？ Apakah Petrus juga ikut mengajarkan ajaran itu? 是否彼得也是教导如此的教导吗？ Pastinya tidak, saudara. 肯定不是，弟兄姐妹们。 Petrus mengerti sekali bahwa makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi itu nggak apa-apa. 彼得非常知道的，跟那些非犹太人一起吃饭是没有问题的。 Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus dan dia melihat Tuhan Yesus juga makan bersama dengan berbagai macam golongan orang. 彼得他是主耶稣的门徒，他也看见耶稣跟其他非犹太人一起吃喝。 Dalam kisah para rasul juga pernah digambarkan Petrus pergi ke rumahnya Cornelius, orang non-Yahudi. 在使徒行传那边说，彼得到这个非犹太人哥尼流的家。 Di sana dikatakan Petrus mengatakan, sesungguhnya aku mengerti katanya bahwa Allah tidak membedakan orang. 在那里彼得说，我也了解，上帝没有偏待每一个人。 Jadi sebenarnya wajar saja Petrus itu makan dengan orang-orang non-Yahudi, saudara. 因此，彼得与那些非犹太人一起吃是普遍的事情。 Tapi mengapa ketika orang-orang Yahudi ini datang, Petrus menyingkir?
但为什么当这些人来的时候，而彼得他避开呢？ Paulus mengatakan bahwa Petrus takut kepada saudara-saudara yang dari Yerusalem ini, sehingga kemudian dia menyingkir ketika mereka datang. 而保罗说，彼得他害怕来自耶路撒冷的这些人，因此他就避开他们。 Mengapa? 为什么呢？ Karena makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi itu berarti menganggap mereka sederajat. 因为跟那些非犹太人一起吃饭，这表示他与他们同等级。 Orang Yahudi menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang non-Yahudi. 而犹太人他认为他比非犹太人更高一级。 Paulus menegur Petrus dalam hal ini. 在这件事情上，保罗他责备了彼得， Bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus itu adalah tidak sesuai dengan Injil. 就是彼得所做的事情是不符合福音的真理。 Ini bisa juga disebut sebagai masalah ras. 这也可以称作是一个种族的问题。 Sikap Petrus itu bertentangan dengan Injil karena seharusnya dia tidak bersikap demikian. 彼得的态度，他已经对福音真理有冲突了，他不应该如此做。 Saya sedikit membahas tentang masalah rasisme ini, 我 saudara. 在谈一些关于种族主义的事情。 Sikap rasis itu selalu terkait dengan menganggap ras kita atau suku kita lebih tinggi daripada suku orang lain. 种族主义思想就是我们认为我们的等级比别的种族更加高一等， Itu banyak terjadi pada kita. 这发生在我们身上的。 Mungkin kita berpikir, enggak bu, gitu. 可能我们说，我没有啊， Untuk hal-hal yang umum iya mungkin. 可能一般上的问题是没有。 Tapi begitu kita memikirkan soal siapa calon mantu saya, harus ras yang sama. 但是当我们想到谁是我的女婿，我会想到他的种族的问题。 Peringatan Paulus kepada Petrus itu sebenarnya keras sekali. 而保罗对彼得的这个责备是非常严厉的。 Artinya seorang seperti Petrus pun juga bisa memiliki gap antara apa yang dipahami dengan apa yang dia lakukan. 意味着这个身为彼得的这个使徒，他也能够做出这样些的就代沟的事情。 Sikap Petrus itu menunjukkan bahwa dia lupa semua orang itu telah berdosa. Mau suku apapun itu berdosa. Dan hanya Kristus yang bisa mengangkat seseorang menjadi berharga. 而彼得他忘记了，每一个人都已经犯罪了，而且每一个人都能够得到救恩。 Dalam hal ini memang Petrus tidak tepat sikapnya. 是的，在一方面，彼得他的态度是错误的， Dia takut pada orang lain. 他害怕别人， Dia takut pada apa yang orang pikirkan tentang dia. 他害怕别人对他一些的疑问。 Buat dia, approval dari orang lain atau pengakuan dari orang lain itu penting buat dia. 他对别人对他的议论，他非常的在意， Sampai-sampai dia lupa apa yang esensial di dalam Injil itu. 以致他完全忘记了福音的本质是什么。 Jadi bagian yang kita baca tadi di ayat 16 itu adalah bagian yang memang khusus merupakan peringatan Paulus kepada Petrus. 刚才我们所读的经文是提醒我们，就是说关于保罗责备彼得的事情。 Sesungguhnya tidak ada seorang pun di dalam dirinya dapat membuat dirinya menjadi hebat, saudara. 其实没有一个人能够让他自己能够成为一个非常厉害的人。 Tidak ada pekerjaan manusia yang dapat ditambahkan untuk membuat dirinya menjadi hebat. 没有人的一切的作为加上去，能够使他更加的比别人高一等。 Karena semua manusia, mau suku apapun, sesungguhnya adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan anugerah dari Allah. 只要是人类，无论你是什么的氏族、种族，你都是要神的救恩。 Ini memang kebetulan masalahnya rasisme. 这刚巧是一个关于种族主义的问题。 Tetapi sesungguhnya Injil itu harus menjadi pusat dan menjadi kunci penting dari keseluruhan hidup kita. 但其实福音是应该成为我们生活中间里面的关键。 Injil itu bukan hanya menentukan bagaimana kita memandang suku orang lain, 福音不是让我们怎么样去看别的种族， tetapi juga menentukan bagaimana cara kita menentukan pilihan-pilihan di dalam hidup kita. 而是让我们在生活中我们做怎么样的抉择。 Injil menentukan bagaimana cara kita menjalankan usaha kita. 福音让我们怎么样的去执行我们所做的一切的事情。 Cara kita membesarkan anak-anak kita. 我们如何的养育我们的儿女， Cara kita membangun rumah tangga kita. 我们怎么样的建立我们的家庭。 Kita harus bisa melihat bahwa Injil itu menjadi kekuatan, menjadi pusat dari kehidupan kita. 我们必须看福音是我们生活里面的一些的一个支撑的力量。
Dan ini juga diungkapkan oleh Paulus di dalam Roma yang tadi kita baca, saudara. 这个话语保罗也在罗马书那边有提到。 Paulus memiliki keyakinan penuh bahwa di dalam Injil itu kita menemukan dua kekuatan. 保罗完全相信福音里面，他完全相信的福音的大能有两个原因。 Yang pertama adalah dia tahu persis bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. 首先，他知道福音是上帝的大能是要拯救那些相信他的人。 Jadi kata kuncinya adalah kekuatan. 那关键就是在力量、能力。 Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 福音是上帝的大能，为拯救世人。 Kata kekuatan itu bahasa aslinya dunamis. 而在这个能力里面，在希腊文里面是一个动力。 Dari kata dunamis inilah orang Inggris mendapatkan kata dynamite. 从这动力意志里面，英国人可以解释它是个炸药。 Jadi dari katanya saja saudara bisa membayangkan ini suatu kekuatan yang besar sekali. 从这个词句里面，我们可以看到它有多大的威力。 Jadi ada apa di balik Injil? Ada kekuatan Allah. 就是在福音的背后有上帝的大能。 Ini adalah kekuatan yang sama yang menciptakan langit dan bumi. 这个大能就好像神创造世界万物一样。 Ini adalah kekuatan yang sama yang menjadikan kita manusia. 这个能力就如上帝创造我们人类一般。 Ini adalah kekuatan yang sama yang menopang seluruh hidup kita. 这个大能也是神支撑我们世界的每一个人。 Kekuatan yang sama yang dinyatakan di dalam Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. 同样的，叫大能显明在主耶稣基督怎么样的救赎我们每一个罪人。 Suatu keselamatan yang manusia manapun tidak bisa buat untuk dirinya sendiri. 一个完全是人不能够自己做出来的救恩。 Jadi kata selamat, keselamatan itu adalah kata kunci juga, saudara. 而这救恩也是一个非常关键的问题。 Kata keselamatan atau salvation itu artinya dilepaskan, dibebaskan. 这得蒙拯救就是说我们已经被解放了，我们已经被释放了。 Dalam hal ini artinya dilepaskan dari sesuatu yang mengikat. 意思说我们已经从各种的捆绑中得着了释放。 Saudara, semua orang di dunia ini 弟兄姐妹，每一个世界的人 ingin mengalami keselamatan. 都要经历这个救恩， Semua orang ingin selamat, bukan? 每一个人都蒙恩得救。 Selamat dari apa? 从哪里得到拯救呢？ Kita ingin selamat dari sakit penyakit. 我们愿意从一个疾病中得到帮助， Kita ingin selamat dari kesulitan hutang-hutang kita. 我们愿意在这个债务上面得到帮助， Kita ingin selamat dari konflik rumah tangga kita yang sudah lama ini. 我们愿意在家庭的冲突当中能够得到这个解放。 Bisa nggak manusia dengan wisdomnya, dengan pemahamannya melepaskan diri dari sakit penyakit dan sebagainya? 人类是否能够用他的思考来解决，而从这疾病中得到释放，能吗？ Bisa, saudara. 能。 Dunia teknologi dan dunia kedokteran bisa menolong kita untuk melepaskan diri dari sakit penyakit. 世界的高阔之能够帮助我们从这些疾病中得着释放。 Kita bisa melepaskan diri kita dari konflik-konflik. 我们能够从各样的冲突中解脱出来。 Tapi satu hal yang kita tidak bisa lepaskan, yaitu adalah kekuatan dosa. 而我们不能够从罪的力量中得着解脱， Karena kuasa dosa itu hebat sekali, saudara. 因为罪的这个能力是非常大的。 Orang bisa keluar dari kesulitan sakit penyakit, tapi dia nggak bisa keluar dari dosa perselingkuhan misalnya. 人能够从各样的事情，比如疾病得到解脱，但是他们不能够回避这个婚外情。 Orang bisa keluar dari masalah hutang misalnya, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari kebiasaan buruk memaki istrinya. 人能够从这个债务的中走出来，但是他不能够释放他一贯以来的这被妻子的那些问题。 Karena kekuatan dosa itu luar biasa, saudara. 因为罪的能力是非常大的。 Banyak orang saat ini pun juga merasa bahwa aku udah nggak bisa lah lepas dari kebiasaan burukku ini. 很多人也承认，他目前他都无法从罪中得到解脱。 Kita berpikir kekuatan itu nggak ada yang mengalahkannya. 我们认为没有个东西能够击败这个能力。 Saudara, kejatuhan kita di dalam dosa memang begitu dalam. 弟兄们，当我们跌入罪中是何等的深， Itu membuat murka Allah juga nggak bisa ditahankan.
以致神他忍耐不住他的怒气， Ikatan dosa itu membuat kita menjadi orang-orang yang seharusnya menerima hukuman maut. 被罪所捆绑的人，我们本来是要接受这个死亡的惩罚， Dan hanya kekuatan Allah yang bisa melepaskan kita. 只有神的大能才能够把我们解脱出来， Hanya kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan kita dari ikatan dosa itu. 只有神的大能才能够让我们从罪的捆绑中得着释放。 Dan tidak ada upaya apapun dari kita yang bisa ditambahkan untuk membuat kita selamat. 无论我们多大的努力，不能够加上去来拯救我们， Itulah kebenaran Injil yang harus kita yakini. 这就是福音的真理，是我们必须我们信心接受的。 Ketika kita sadar bahwa Kristus dapat melepaskan kita dari segala ikatan dosa, maka disitulah kita tahu bahwa inilah kekuatan yang sesungguhnya. 当我们意识到主耶稣的救恩把我们从罪中解脱出来，我们就知道那个就福音的大能。 Maka saudara, bila kita ingin hidup sejalan dengan Injil dalam seluruh kehidupan kita, kita harus bersandar pada kekuatan Injil itu. 因此，当我们要与我们的信心生活并行的时候，我们就必须依靠这个福音的大能。 Bahwa di dalam Kristus kita sanggup mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. 在主耶稣基督里面，我们有能力的改变一切。 Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. 为什么呢？因为福音是上帝的大能。 Keyakinan Paulus akan Injil yang kedua adalah ini. Keselamatan itu hanya didapat di dalam iman kepada Kristus. 保罗相信福音的第二个理由是他相信只有基督才能蒙恩得救。 Yang pertama tadi kan Injil adalah kekuatan Allah. 第一，刚才是福音是上帝的大能， Kekuatan untuk apa? 大能是用作什么呢？ Kekuatan untuk menyelamatkan. 就是拯救， Menyelamatkan siapa? 拯救谁呢？ Orang yang percaya. 相信他的人。 Tapi bagaimana orang percaya diselamatkan oleh kekuatan itu, saudara? 但相信的人如何被这个大能所拯救呢？ Perhatikan ayat 17, saudara. 我们来注意第17节， Katakan di sana, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. 因为在那里说，那福音已经显明出了上帝的大能。 Atau kita mengartikan kalimat ini begini, di dalam Injil itulah nyata kebenaran Allah. 就在这福音里面显明出来了上帝的大能。 Jadi mengapa Injil bisa menyelamatkan? 但为什么福音能够拯救人呢？ Karena di dalamnya kebenaran Allah itu dinyatakan. 因为在里面神的真理显明出来了。 Atau bisa dikatakan di dalamnya kebenaran itu menjadi milikmu, menjadi milik kita. 可以说，在里面的真理已经是属于我们的。 Kebenaran itu dinyatakan kepada kita supaya kita mengalaminya. 这真理显明在我们面前，是能够经历在我们身上的。 Dalam hal apa kita mengalaminya, saudara? 在什么事情上我们去经历它呢？ Yesus telah mengambil hukuman atas dosa-dosa kita. 主耶稣已经代替了我们一切的罪， Kita harusnya menerima hukuman itu. 我们本来是要接受惩罚的， Karena kita sudah bersalah. 因为我们已经犯错了， Kita ini orang berdosa. 我们是罪人， Upah dari kesalahan kita adalah hukuman maut. 罪的工价是死。 Tapi Yesus mengambil hukuman itu bagi kita. 主耶稣拿起了这些的罪过， Sehingga bukan kita yang dihukum. 以致不是我们被惩罚， Tapi Yesus yang menerima hukuman itu. 而是耶稣接受了那个惩罚， Dan sebagai gantinya, 而代换的是 Allah memberikan kebenarannya kepada kita. 神赐给我们他的真理。 Dalam bentuk apa? Status kita menjadi status orang yang benar. 怎么样的样式呢？就是我们成为神的样式，神的身份。 Dari orang bersalah, dari guilty menjadi not guilty. 从罪人的身份成为义人的身份。 Saudara, Allah sudah menyediakan itu. Bila kita percaya, maka kita mendapatkannya. 只要我们相信，神已经预备为我们，只要我们就能够接受。 Jadi status dibenarkan itu diterima oleh orang yang percaya di dalam iman kepada Kristus. 而真理这个身份，就是对那些相信他的人就能够得着， Hanya dengan percaya. 只依靠着信而已。 Saudara mungkin mengatakan, kok gampang banget ya? 而可能你说哇，非常的容易， Hanya tinggal percaya, terus kita terhindar dari hukuman maut. 只要相信，我们就避免死亡。 Iman yang seperti apa yang dimaksudkan di sini, saudara? 在这里所说的信心是什么呢？ Lalu di dalam Roma tadi, Paulus mengutip perkataan Habakuk pasal 2 ayat 4.
罗马书那边就告诉我们，保罗就在哈巴谷书告诉我们， Begini bunyinya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. 其实自高自大，心不正直，唯一人因信得生。 Jadi orang yang membusungkan dadanya itu artinya orang yang mengandalkan dirinya. 一个拍胸脯的人，他是感到自高自大的人。 Dengan mengutip Habakuk ini, Paulus mau mengingatkan bahwa ini bukan sekedar iman yang didasari oleh kemampuan manusia. 而哈巴谷说，这不是一个信心，是按靠着人的能力的信心。 Paulus bicara iman yang diletakkan sebagai anugerah di dalam hati kita. 而保罗所说的信心，就是说神的恩典把它放在我们的心中。 Jadi ini adalah suatu kemampuan percaya yang Allah sendiri letakkan di dalam hati kita. 这就是神把这个相信、这个信心放在我们心中。 Percaya yang seperti itulah yang menghidupkan, yang menyelamatkan. 这样的信心、这样的相信，就是把我们拯救。 Karena diletakkan percaya itu, maka kita jadi bisa percaya. 因着把这个相信放在我们身上，以致我们可以去信他。 Dari percaya menjadi percaya. 从信，我们以至于相信。 Itu yang disebut dengan from faith to faith. 这就是自义本于信，以至于信。 Karena kita dibuat sanggup percaya, maka kita menerima kebenaran itu dan membuat kita bisa menjalani hidup kita di dalam iman percaya. 因为他让我们有能力来接受这个信心，以致我们能够靠着信心和大能来执行我们每天的生活。 Jadi saudara, status kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan karena kita baik. 而我们成为神的儿女的身份，不是因为我们是好人， Bukan karena orang Yahudi melakukan hukum Tuhan. 不是因为犹太人他们履行了神的律法。 Kita diangkat menjadi anaknya karena Kristus menyatakan kasih-Nya dengan mati menanggung hukuman kita. 我们被称为神的儿女，是因为主耶稣为我们受死而救赎我们。 Allah memberikan status dibenarkan itu pada diri kita. 上帝把这个真理、这个身份赐给我们， Kita nggak punya andil apa-apa. 我们没有什么可靠的。 Karena kita tidak sanggup berbuat apa-apa untuk keselamatan kita, 我 saudara. 们对救恩来说，我们无法做什么事情。 Justru keselamatan itu jadi nyata ketika saudara dan saya menyadari bahwa tidak ada apa-apa dalam diri saya untuk bisa menyelamatkan diri saya. 就在我们认为自己无事可能自己能够做的时候，这个救恩就领到我们身上。 Dengan demikian iman saya hanya kepada Yesus. 因着这样，我的信心只是向着主耶 Tidak 稣， ada yang lain. 没有其他的。 Karena Dia yang menganugerahkannya kepada saya. 因为他把这个救恩典赐给我们， Bukankah ini kekuatan yang luar biasa, saudara? 这不是一个非常有威力的大能吗？弟兄姐 Ini 妹， adalah kekuatan yang menopang seluruh hidup kita. 这个能力就是支撑我们一切的生活。 Bukankah ini berita yang hebat yang kita terima pagi ini? 这不是我们今天早上所说的大好消息吗？ Ternyata nggak ada perkara yang lebih hebat daripada kekuatan yang kita terima di dalam Injil. 没有一切任何事情能够比我们接受这救恩更大。 Berita ini harusnya membuat kita bersyukur. 这个消息应该让我们更加的感恩。 Betapa besarnya anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita. 神的恩典是何其大，已经赐给了我们。 Dia memberikan keselamatan yang tidak bisa kita buat sendiri, saudara. 他已经赐下了一切的恩典，是我们不能去做的。 Ketika mengingat anugerah yang besar ini, maka perkara-perkara hidup kita akan kelihatan kecil. 当我们想到主神的恩典是何其大的时候，那么我们世俗的一些问题是看作非常的小。 Ketika melihat anugerah yang besar ini, maka problem-problem hidup kita akan kelihatan sederhana sebenarnya. 当我们认为神的大能是何其大的时候，那么我们在生活上所面对各样的问题，我们会认为是很小， Karena kita punya anugerah yang jauh lebih besar. 因为我们拥有更大的这恩典在于我们。 Iman yang seperti ini yang akan memampukan kita menghadapi pergumulan berat sekalipun, saudara. 这样的新型的恩典，能够让我们能够面对我们所面对更大的这挣扎。 Karena iman yang seperti ini membuat kita sanggup melihat jauh ke depan. 因为这样的信心能够让我们能够看得更远， Melihat jauh ke depan melebihi daripada sekedar apa yang kita lihat secara fisik.
让我们看到这眼就是让我们能够不限于我们肉眼所看见的东西而已。 Kita kalau punya sakit penyakit, yang kita lihat penyakit kita, bukan? 若是在疾病的时候，我们只看到是我们的疾病； Kalau kita mengalami kehilangan harta benda, yang kita lihat kehilangannya, bukan? 若是我们失去了我们财物，我们只看到一些的财物。 Tapi iman percaya kita akan Dan memampukan sesing-sing. kita melihat lebih daripada itu harusnya. 但是我们信心是让我们能够看得超过这一切。 Seorang penulis buku, seorang teolog bernama E.W. Pink 有位作者他如此说， menjelaskan tentang hal ini ya, dalam sebuah analogi. 他在书中这样的解释关于这些问题。 Ada 2 orang berdiri di atas dek kapal, 有2个人站在这个船的甲板上， memandang ke arah lautan yang luas. 往宽阔的海去观看。 Yang satu ditanya, kamu lihat apa? 一个被问你看到了什么？ Orang pertama mengatakan, aku melihat hamparan laut yang sangat luas dan awan yang sangat biru. 第一个人他说：“我看到宽阔的海洋和白的云。” Lalu orang yang kedua ditanya, kamu lagi lihat apa? 然后第二个他问他：“你看到了什么 Aku melihat hamparan laut yang luas dan di ujung sana ada satu kapal layar yang tidak terlalu besar. ？”他说：“我看到这宽阔的海洋，在远远的地方看到一个小小的船。 2 orang berdiri di dek kapal yang sama, melihat kepada arah yang sama, tetapi melihat yang berbeda. 2个人站在同一个船上的甲板，往同一个方向去观看，但是他们得到的结论是不同的。 Kenapa bisa berbeda? 为什么能够区别呢？ Karena yang orang kedua melihatnya pakai teleskop. 因为第二个人他是用望远镜来看。 E.W. Pink mengatakan teleskop itulah iman. 作者说，这个望远镜就是信心。 Iman yang membuat dia bisa melihat sesuatu jauh sekali ke depan. 信心让人能够往更远的地方去观看。 Saudara-saudara, saya ingat 3 tahun yang lalu mami saya meninggal. 弟兄姐妹们，我记得3年前我的母亲去世， Sebelum dia meninggal, dia sakit selama 2 bulan. 在她还没有去世之前，她病痛了2个月的时间。 Menurut saya masa 2 bulan itu adalah masa yang paling panjang di dalam hidup saya. 这2个月时间里面，是我一生中认为最长的时间。 Selama 2 bulan itu kondisinya dalam keadaan buruk terus gitu. 在这2个月里面，她的状况非常的不好。 2 bulan itu dia ada di ICU, saudara. 2个月里面，她在负压病房里面。 Pengalaman nungguin mami saya di ICU itu memberikan banyak pelajaran-pelajaran tentang kehidupan kepada saya. 在我的经验中，这2个在这个负压病房里面，我学习了许多的经验。 Banyak orang-orang yang menunggu saudara-saudaranya yang sedang sakit itu juga memperlihatkan kondisi iman mereka. 很多弟兄姐妹们在病痛当中也显出了他们的信心。 Tapi ternyata Tuhan juga lagi mengajarkan kepada saya bagaimana memiliki iman yang semakin kuat di hadapan Dia. 但上帝也让我在操练这信心，怎么样的来看这件事情。 Saya merasa itu pelajaran iman yang mungkin seumur hidup saya itu paling hebat, saudara. 我认为这个就是信心的功课上最严厉的。 Jadi selama 2 bulan itu banyak orang mengatakan begini, Astri kamu mau sampai kapan berjuang untuk mamimu? 在2个月里面，有许多人问我，你要奋斗到什么时候？ Saudara bisa bayangkan dia nggak pakai BPJS, dia ada di ICU, saudara bisa bayangkan berapa harta benda yang sudah habis. 你会想象到他没有这个政府的医保，在这方面上他已经花费了多少的金钱？ Beberapa orang menyarankan, udahlah Astri kamu relakan saja. 有几个人提议说你放弃吧。 Relakan saja itu maksudnya obatnya mulai dikurangin dan kalau perlu udahlah dicopot-copot semuanya alat-alatnya itu. 你甘心放弃，就是意思说你把减少它的针药的这个数量。 Saya tahu di ICU banyak orang melakukan itu kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia. 我知道在负压病房里面有许多人也对他们老人家这样做。 Sungguh saya tidak mau mengatakan itu salah, bukan. 我真的不说那是错误的， Tapi saya rasa pada waktu itu saya tidak mau melakukan itu karena iman percaya saya. 但是我不愿这样做，是因为我的信心。 Jadi saya merasa punya iman percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia. 因为在我的信心里面，我深信神会医治他。 Walaupun kondisinya di mata banyak orang udah susah nih, nggak mungkin sembuh. 虽然在人的眼中他的状况是难医治的， Tapi karena iman percaya saya, maka saya terus berusaha apapun dilakukan untuk
sampai titik darah penghabisan supaya ibu saya ini sembuh. 那是因着我信心里面所发出的力量，我将尽我的所能，让我的母亲能够痊愈。 Tapi ada hal yang lain yang dilakukan oleh iman percaya saya itu, saudara. 但是有另一方面是我信心里面所做出来的事情。 Iman yang saya miliki itu ternyata bukan hanya iman yang meyakini bahwa Allah bisa menyembuhkan. 我拥有这份信心，不是单单说我相信神能够拯救我的母亲。 Iman yang saya yakini itu bukan hanya iman bahwa dia bisa disembuhkan dengan cara sembuh pulang lagi ke rumah seperti sedia kala gitu. Bukan cuma itu. 我所拥有的信心，不是单单说上帝能够使他病痛中能够痊愈，不是这样的。 Ternyata iman saya itu menuntun saya untuk melihat ada hal yang lain yang lebih dari situ. 而是我的信心引导我在看到另外的一件事情， Bahwa dia bisa saja lepas dari seluruh penyakit itu dengan kembali pulang kepada Bapa. 而是他能够从这些各样的病痛中解脱出来，去朝见上帝。 Yang kedua ini yang saudara-saudara saya tidak lihat, saudara. 这两方面是我看不见的。 Yang pertama mudah untuk dilihat. 第一个是容易看见， Tahu nggak saudara apa yang saya lakukan? 我必须做。 Jadi kalau kakak-kakak saya pulang ya dari rumah sakit di ICU, maka saya mendekat ke mami saya bilang begini, mami kalau mau pergi saja. 当我的家人离开护家病房的时候，我就对母亲说：“母亲，你愿意甘心的去吧。” Saya tidak katakan itu di depan saudara-saudara saya, karena saudara-saudara saya punya iman yang satu tadi itu, bahwa Allah akan menyembuhkan dia. 我没有这样对我的家人面前这样说，因为我的信心是要他得着医治。 Begitu mereka pergi, saya dekati mami saya, mami, kalau kau percaya kepada Kristus, pergi, relakan, jangan tahan. Ada tempat yang lebih indah daripada rumah sakit ini, saya bilang. 当我的家人离开的时候，我就对母亲说：“母亲，要是你相信救恩，你的信心，你信任耶稣，那么你就乐意甘心的离开。” Jadi setiap hari saya bisikan itu di telinganya. 我每天都悄悄的在他耳边这样说。 Dan ternyata Tuhan panggil dia. 后来上帝就呼召了他。 Dan ketika Tuhan panggil dia, saya tahu bahwa iman percaya saya sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada saya. 当上帝呼召他以后，我就知道我的信心已经给我知道了。 Iman kepada Kristus memampukan kita melihat jauh ke depan. 主耶稣基督的信心能够让我们往更远方面去看。 Mata fisik kita hanya bisa melihat berhenti pada sakit penyakit, kehilangan, kegagalan, konflik yang berkepanjangan, sakit hati, dendam, kepedihan. 我们肉眼的眼睛只能够看到冲突、伤心、失败以及各样不好的事情。 Tapi mata iman kita bisa melihat jauh pada pengharapan, pada hidup yang kekal, pada kehendak Allah yang abadi itu. 但是我们眼睛的信心能够让我们看到上帝的大能，上帝给我们未来的这个永生，上帝的这个救恩。 Saudara, apakah Anda juga menanggapi kehidupan Anda hari ini dengan iman? 弟兄姐妹们，你们是否认为你们生活里面有充满这个信心呢？ Apakah Anda juga melihat peristiwa hidup Anda itu dengan iman? 是否你看你生活方面是用你的眼睛的信心去看吗？ Bila kita melihat hidup kita dengan mata iman kita kepada Kristus, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. 要是我们以信心的眼睛来仰望耶稣基督，那么没有什么事情是有困难的。 Tidak ada yang membuat kita takut dalam hidup ini. 在世上没有什么让我们惧怕的， Karena kekuatan dan pengharapan di dalam iman kita kepada Kristus itu cukup buat kita. 因为在我们的主耶稣里面，我们的信心和能力足够让我们有能力去面对。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa di surga, hari ini hamba-Mu berdoa bila ada orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit, biarlah mata iman mereka juga dicelikkan kembali. 亲爱的天父，都是我们当中弟兄姐妹有面对各样的难题，但愿他们的眼睛的信心也能够看见更远。 Bila ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat dan mulai putus asa, biarlah mereka boleh diingatkan bahwa iman kepada Kristus akan menuntun mereka menjalani hidup yang baik. 要是他们面对许多的挣扎、纠结，以致让他们知道信靠主耶稣基督的信心，能够让他们支撑面对这些的问题。 Kami berdoa Tuhan supaya seluruh hidup kami boleh mengandalkan iman kami kepada Kristus. 主啊，我们盼望我们每个人都能够依靠着信心，
来仰望耶稣基督。 Kristus yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kami. 主耶稣基督已经赐下了救恩的恩典给我们。 Kristus yang telah memberikan kekuatan dan menopang seluruh hidup kami. 主耶稣基督已经赐我们能力，并且扶持我们的生活。 Dan kami ingin menjalani hidup kami dengan iman. 我们愿意以信心来走我们人生的道路。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷 Amin. 告。